Sekarang kita berada di Sikapres di Simbang Mengayau. Tujuan pagi ini kita melawat tempat ini kerana saya ingin memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa selalu menjaga kebersihan di pesisiran pantai, sebab di Kudat ini ada tetel tatang bertelur. Tetel ini dia perlu satu kawasan yang bersih, baru dia tatang. Kalau kawasan itu penuh dengan sampah sarap, tetel ini tidak akan tatang. Di sini tidak mempunyai kemudahan tong sampah. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membekalkan tong sampah bukan kepada Sikapres di sini saja, tetapi setiap resort yang terdapat di Kudat ini. Memandangkan ini owner ingin membina sebuah Turtle Hatchery Center dan Education Center di sini, saya akan usahakan untuk membina sebuah Turtle Hatchery Center di sini dan juga Education Center. Ada tuh bencong nih, dia sangat prihatin. Ya, sebab antaranya bila dia nampak saya posting dalam saya punya page, saya minta orang sumbangkan saya plastik sampah. Datuk datang, ya, bagi saya plastik sampah, ya penuh satu karung tuh, di antar saya plastik sampah. Selain daripada tong sampah, saya juga dapat tahu, ya macam kita punya tower telepon sekarang ini. Saya ingat saya selalu bising dengan Datuk, sini kita tidak ada lain telepon. Saya terlepas orang mau kontak, ya mau datang, sama ada mau datang untuk dine-in kah, mau datang untuk camping kah, mau datang untuk piknik kah. Tapi saya tidak boleh reply WhatsApp ataupun sambut orang punya call. Tapi sekarang, ialah yang saya tahu memang ini adalah usaha Datuk, ya untuk memperbaiki kita punya kemudahan infrastruktur. Dan ya syukurlah tahun ini kita sudah ada line telepon. Ya Datuk juga ya pernah membuat gotong royong, ya, kasih bersih pantai. Bukan saja tempat saya, memang sepanjang pantai ini ya Datuk sudah pernah buat gotong royong. Sekarang kita di Kampung Longkom Kecil. Tujuan kita melawat ke sini ialah untuk melihat jambatan yang telah siap dibina. Saya memberikan adun fund saya untuk meluluskan projek ini dengan segera. Memandangkan jambatan ini memang amat penting untuk orang kampung setiap hari nak ke sekolah ataupun nak ke pekan. Bukan kampung ini saja. Kampung yang di tepi, Kampung Loro Kecil, penduduk di sana pun melalui ini jambatan ke sebelang, nama dia Kampung Kimihang Laut. Dari sana pergi ke sekolah ataupun pergi ke pekan adalah lebih dekat. Kalau melalui jalan biasa ini adalah agak jauh. Dia penting sangat jembatan ini disebabkan ataupun kerana inilah laluan dia menghubung antara ke kampung. Sama ada budak sekolah daripada Loro Kecil, dia pergi sekolah di SK Bangau. Inilah laluan dia nih, Loro Kecil, Longkom Kecil, Kimihang Laut. Yang ada kebun di sini pun di sini juga. Tanpa yang ini orang pergi sekolah akan berpusing ke Simpang Mengayau. Pan Borneo ini pun sedang berjalan. Itulah satu-satunya harapan agar jalan yang ada di sana boleh menghubungi di antara kampung ke kampung yang lain. Bukan lagi di kampung ini, malah daripada Kota Kinabalu, seluruh Sabah melawat di Kudat ini pun senang. Balai Laya itu pun sememangnya sangat ujur dan saya menggunakan adun fund saya untuk menaik taraf Balai Laya tersebutlah. Dulu memang dia boleh pakai sudah. Ini kayu semua pun rebut sudah. Dengan pembinaan jambatan ini dan Balai Laya, saya berharap dapat memberi keselesaan kepada penduduk yang ada di persekitaran kampung ini, yaitu 3 kampung, Kampung Loro Kecil, Kampung Longkom Kecil, dan juga Kampung Kimihang Laut. Kami orang di N4 Tanjung Kapur ini susah mau dapat bantuan sebenarnya. Datu ini sudah masuk dalam kerajaan dan kami pun dapat sudah dia punya dana lah. Di Kampung Perpaduan Lia 2 sini. Tanah ini merupakan tanah kerajaan. Salah satu syarat untuk mendapatkan rumah SMJ ini, kamu perlu ada tapak
tapak rumah untuk pembinaan rumah SMC. Tetapi memandangkan orang Kudat bagi mereka yang P40, bukan semua orang ada tapak tanah untuk pembinaan rumah SMC. Jadi saya mengambil inisiatif untuk berunding dengan Dewan Tanah dan Ukur dan juga pegawai daerah Kudat menyediakan satu tapak untuk pembinaan rumah-rumah SMC bagi mereka yang tidak mempunyai tapak tanah. Saya akan memasang lampu solar di kawasan ini, jalan konkret nanti akan dibina juga. Tapak yang sebelum yang satu rumah itu merupakan tapak tanah pribadi. Dia mempunyai tapak tanah sendiri. Jadi rumah itu dibinakan di tapak rumah dia sendiri. Saya ambil adik saya pergi kerja. Lepas tu saya pulang rumah sudah terbakar. Sumbangan dia kan memang besar lah. Terima kasih sama YB Bencong. Habis malam itu kan, malam yang jam 5.30 tu terbakar. Jam 6 ke jam 7 memang dia sudah datang. Dia datang bagi sumbangan lah, dia cakap. Sudah itu dia datang lagi balik, dia bilang dia janji dia akan bantu kami SMJ buat rumah. Memang dia bantu, dia bilang. Waktu lampu jalan pun dia bagi kami. Tuh lampu jalan, kami sekarang terang sudah. Kampung ini kan ada masalah waktu itu yang kurang lebih yang tahun 2023 itu orang-orang kampung yang duduk di pesisir pantai ini kena usir lah. Selepas itu saya berpikirlah, saya jumpa dengan ketua kampung, saya buat satu surat dan saya suruh itu ketua kampung sign. Macam yang ada sekarang ini kan, ketua kampung itu sign dan surat itu kepada YB sendiri, YB Pensiong, bahwa maksud surat itu kan minta surat sokongan supaya pesisiran pantai ini di-apply untuk kawasan reserve tanah perkampungan. Jadi saya bersyukur dan terima kasih kepada YB karena dia betul-betul prihatin kami, menolong kami di sini. Saya mengajar lebih kurang 150 orang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk mendapatkan tuition percuma setiap bulan. Program ini dinamakan Satu Rumah Satu Siswa. Ini merupakan impian saya selaku anak jati Kudat. Setiap rumah sekurang-kurangnya terdapat seorang graduan, seorang siswa ataupun siswi. Nasib sesebuah keluarga itu akan berubah. Hanya pendidikan sahajalah yang boleh membawa sesebuah keluarga itu keluar daripada kemiskinan dengan selama-lamanya.